Kalau orang yang nampak kekuatan musuh pada ketika itu, dia tarik diri. Dia telah melakukan perkara yang sesatkan dia. Jadi kena bertahan sebab nak lawan khurafat ni akan ada ujian dia. Apa lagi yang orang percaya? Orang kita percaya. Orang percaya Tok Kong kan, orang percaya Tok Kong Hindu ada kuasa. Jangan pergi kencing kat Tok Kong Hindu. Kalau tak mau kencing sebab jangan hina, tak apalah. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu pergi maki sembahan-sembahan selain daripada Allah, nanti mereka akan maki Allah tanpa ilmu. So jangan buat begitu. Begitu tak apa. Jangan buat begitu, jangan hina dia supaya dia tak hina balik Allah Ta'ala. Itu okey. Tapi kalau percaya Tok Kong ada kuasa, dia ada power, ini kufur. Kepercayaan tu kufur. Curi buah, dia berdosa curi buah je lah. Curi buah tu pasal curi je lah dia berdosa. Tapi lah ni tak boleh curi dah, dia pakai buah plastik. Dulu boleh curi. Ni curi bawa balik lagi anak main boleh lah, buah plastik. Dulu kan, Saqif, apabila mereka datang, ini berlaku di zaman Nabi SAW. Saqif datang. Mereka jumpa Nabi SAW. Mereka kata, kami nak terima agama. Apa yang Nabi perlu, apa yang Nabi wajibkan. Nabi kata tak boleh makan riba, tak boleh berzina dan sebagainya. Mereka terima semua. Nabi bagi satu arahan dekat mereka, runtuhkan Lat. Lat tu duduk kat kampung mereka, Rabbah. Mereka panggil Rabbah. Bila Nabi SAW perintahkan mereka untuk runtuhkan Rabbah, Saqif kata, yang ni kami tak boleh buat. Bukan setakat kami tak boleh buat. Kalaulah Rabbah tu dengar yang Nabi SAW kata nak runtuhkan Tok Kong tu, maka dia akan hancurkan anak-anak kami di sana. Jangan cakap kuat-kuat. Kalau dia dengar, dia pergi bunuh anak kami semua. Ketika itu dalam riwayat disebutkan Nabi SAW kata tak apa, hampa tak boleh nak pecahkan. Nabi hantar Al-Mughirah bin Syu'bah pergi pecahkan Rabbah. Pecahkan Tok Kong, berhala yang paling besar di Taif, kalau tak silap saya. Nabi hantar Mughirah bin Syu'bah. Dan ini biasalah, kebiasaannya antara perkara yang selalu berlaku. Bila kepercayaan khurafat ni dia terlalu berakar umbi kan, orang percaya nak hancurkan khurafat itu dia memerlukan kepada kekuatan. Dia akan ada peperangan. Ya, perang antara hak dengan batil. Di sini kita akan diuji. Orang yang tinggal lama dalam sistem khurafat, dia nak keluar daripada sistem itu, itulah peperangan di antara al-haq dan al-batil. Di situ orang akan diuji. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim. Demikianlah syaitan menghiaskan kepada pengikut-pengikutnya untuk membunuh anak mereka kepada sembahan-sembahan mereka, untuk memesongkan mereka dan juga memalingkan mereka daripada agama. Tuan-tuan kalau fikir kan, kenapa Arab Jahiliah sanggup sampai bunuh anak ni? Bukan main-main punya cerita. Dia bunuh anak lelaki sebab takut miskin, dia bunuh anak perempuan sebab takut kehinaan. Betapa kuatnya kepercayaan jahiliah tu sampai anak-anak beranak perempuan dia boleh tanam hidup-hidup. Wa'dul banat. Sebab dia percaya, kalau anak ni dia besarkan nanti, dia akan dapat kehinaan. Besarnya kepercayaan dan dia sanggup buat sampai macam tu. Bayangkan betapa kuatnya kepercayaan tu. Kenapa benda ni berlaku? Sebab tazyin. Syaitan menghiaskan bagi nampak itu sangat penting. Bagi nampak betul-betul cantik. Sebab akal yang penuh dengan khurafat, dia hanya akan kutip sampel-sampel yang membenarkan khurafat dia. Ini penyakit paling teruk yang melanda ramai orang percaya khurafat. Dia tak akan nampak dah sampel lain. Zaman tu, mereka nampak 3-4 orang yang bela anak perempuan sampai besar, ditimpa kehinaan, dia terus tanam dalam kepala dia. Kalau siapa bela anak perempuan, tak bunuh masa kecil, dia akan ditimpa kehinaan. Sampai ke tahap mereka sanggup untuk bunuh anak-anak mereka. Kalau orang bagi tahu kat mereka, ni ada perempuan yang orang besarkan anak tak mati, mereka tetap tak percaya. Tazyin, perhiasan. Itu nama dia, perhiasan. Syaitan hiaskan kepada mereka supaya nampak apa yang mereka percaya tu nampak cantik. Demikian juga berlaku kepada Al-Mughirah bin Syu'bah.
Apabila Nabi SAW perintahkan dia untuk runtuhkan Lat, dia bawa kapak nak pergi pecahkan Lat. Kali pertama dia pukul kapak tu, jatuh dia jatuh terduduk. Bila dia jatuh, orang Saqif pada ketika itu dah kata kat dia, "Itulah aku dah abang kat hang, jangan pecahkan, hang dah kena hukuman daripada Lat. Kenapa hang pergi pukul Lat? Tak boleh, jangan pecahkan." "Tak apalah, kami masuk Islam, tapi jangan kacau tok kau ni." Ini cabaran yang akan berlaku. Di sini berlaku peperangan di antara kebenaran dan kebatilan. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala akan uji siapa di kalangan hamba Allah yang betul-betul beriman dan siapa yang kufur. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah, apabila dia pukul sekali, batu tu tak pecah, dia yang jatuh, dia bangkit, dia pukul lagi sekali. Dia pukul berkali-kali sampai pecah pintu Lat tu dan dia runtuhkan Lat. Dia tak berhenti, konsisten, buat apa yang dia perlu buat. Tuan-tuan, ini dalam peperangan, ini penting lah. Apabila khurafat bermaharaja lela kan dalam masyarakat, perang di antara hak dan batil ni, kadang-kadang kita tak nampak kemenangan dia. Kadang-kadang akan ada orang terkorban dalam peperangan tu. Kadang-kadang akan ada orang terkorban. Kadang-kadang kita tak nampak hasilnya. Tapi di sini iman manusia diuji. Sebab akhirnya, satu, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tak uji kita lah dengan keadaan begitu. Kita minta Allah tak uji kita. Jangan minta diuji. Sebab tu Nabi SAW sebut, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kamu berharap kamu pergi jumpa dengan musuh. Tak payah duk berharap nak jumpa dengan musuh. "Fa idza laqitumuhum fasbutu." Tapi kalau kamu berdepan dengan musuh, tetapkan kaki kamu, jangan patah balik. Ini nampak tak angle yang Nabi nak ajak? Kamu jangan doa pergi jumpa dengan musuh. Tak payah doa jumpa musuh. Tak jumpa lagi bagus. Tapi the moment kamu jumpa musuh, tetapkan kaki kamu pergi lawan. "Wa'lam annal jannata tahta dhilalis suyuf." Ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga berada di bawah naungan pedang. Jadi, isunya kan, apabila berlaku pertembungan di antara hak dengan batil ni, di sini iman manusia akan diuji. Takat mana manusia tu boleh bertahan dengan tauhid dia? Sebab syaitan akan hiaskan kepada mereka supaya nampak betul-betul cantik. Sebab tu dalam perang Badar, ketika ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kekuatan ni kepada syaitan, sedikit kekuatan untuk dia lawan dengan kebenaran, yang akhirnya dia akan kalah. Kalau tengok daripada luar kan, daripada sudut luar, akhirnya syaitan akan kalah. Tapi bila syaitan kalah, kita tak tahu. Mungkin momen yang kita nampak tu, kita nampak syaitan tengah kuat. Dan pada ketika itu, orang yang mengaku kalah dan dia tunduk kepada syaitan pada ketika itu, dia masuk dalam kekufuran. Sebab tu dalam perang Badar, apabila Nabi SAW jalan nak pergi perang, dengan orang Quraisy juga nak pergi perang, syaitan turun berupa jadi Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik berupa jadi orang terus. Syaitan ajar mereka datang perang. "Fa inni jarul lakum." Aku akan mempertahankan kamu. Dia bagi tahu depa strategi, kamu ramai berdepan dengan musuh yang sikit, aku akan tolong kamu. Sampai ke tahap tu Allah bagi peluang kepada dia. Al-Quran cerita, Allah bagi peluang kepada syaitan untuk buat begini. Artinya peperangan di antara hak dan batil betul-betul berlaku. Sama ada kita bertahan ataupun kita tewas. Tapi akhirnya yang jahat itu akan kalah. Sebab itulah walaupun syaitan berupa jadi Suraqah bin Malik, kemudian apabila dia lihat Jibril turun menyusul malaikat untuk datang tolong orang beriman dalam perang Badar, dia patah balik, dia tinggal mereka. Syaitan tu tinggal mereka. Tapi bagaimana dengan orang yang tertewas sebelum tu, terpedaya sebelum tu? Mereka tewas. Kalau orang yang nampak kekuatan musuh pada ketika itu, dia tarik diri, dia telah melakukan perkara yang sesatkan dia. Jadi kena bertahan, sebab nak lawan khurafat ni akan ada ujian dia.